Baik, Persidangan Dewan Rakyat, Pelan Induk Perlindungan Sosial Kebangsaan bakal diperkenal. Dan berapakah pula kos bagi pelaksanaan program sarapan percuma? Laporan penuh bersama Andy Reza Rohadian di lobi Parlimen. Silakan Andy. Zira, terima kasih. Pelan Induk Perlindungan Sosial Kebangsaan diperkenal adalah untuk menilai semula keberkesanan, bantuan kewangan serta kebajikan di semua kementerian. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah memaklumkan Majlis Perlindungan Sosial Negara MySPC telah pun diaktifkan semula untuk menyelaras dasar dan juga program berkaitan. Ke arah itu, satu mesyuarat khas bagi membincangkan draft pelan tersebut akan diadakan awal Disember depan. Di bawah MySPC ini yang diurusdiakan oleh unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri ICU JPM, satu jawatankuasa teknikal perlindungan sosial telah pun ditubuhkan bagi menyelaras 4 jawatankuasa kerja di mana KPWKM, Kementerian Wanita, Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat telah diberi mandat untuk mengetuai jawatankuasa kerja bantuan sosial. Antara skop jawatankuasa kerja bantuan sosial adalah satu, menganalisa dan mengenal pasti jurang bantuan sosial. Dua, mengkaji semula dan mengenal pasti bantuan untuk kumpulan rentan dan kumpulan sasar agar ianya bersifat komplementari dan tidak berlaku pertindihan. Baik, menjawab pertanyaan Wakil Petaling Jaya Maria Chin Abdullah, Datuk Seri Dr. Wan Azizah menjelaskan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM tidak mempunyai kaki tangan pekerja sosial yang mencukupi. Ia menyebabkan berlakunya ketidakcekapan dalam pengurusan pelindungan sosial. Berdasarkan kajian Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia Mampu, nisbah pekerja sosial di JKM berbanding penduduk di Malaysia adalah seorang pekerja kepada 8,576 penduduk. Nisbah tersebut masih besar jika dibandingkan dengan beberapa negara lain termasuk Amerika Syarikat, Australia, United Kingdom dan juga Singapura. Dan bagi mengatasi isu berkenaan, Timbalan Perdana Menteri berkata, rang Undang-Undang Akta Profesyen Kerja Sosial dijangka dibentangkan di Dewan Rakyat Disember ini bagi mengukuhkan peranan kumpulan sasar. Pada masa sama berbincang dengan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA dan juga NGO untuk menyelesaikan isu kekurangan kaki tangan pekerja sosial JKM. Baik, dalam pada itu, Dewan turut dimaklumkan sebanyak 800 juta sehingga 1.67 bilion ringgit akan dibelanjakan bagi pelaksanaan program sarapan percuma PSP di kesemua sekolah rendah kerajaan bermula tahun depan. Jelas Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik, perbelanjaan itu telah pun mengambil kira tempoh 200 hari persekolahan melibatkan 2.7 murid sekolah. Mengambil kira kos perbekalan makan mentah, bahan mentah di kawasan pedalaman termasuk Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan. Sebanyak 2,691,231 murid sekolah rendah di seluruh negara dijangka mendapat manfaat daripada program ini. Berkaitan dengan apakah langkah-langkah untuk mengelakkan keracunan, pembaziran dan sebagainya, kita mempelajari daripada pengalaman pelaksanaan RMT ataupun rancangan makanan untuk murid miskin, dan juga kita melalui program rintis yang kita lakukan dalam tempoh 2 bulan ini, pihak sekolah akan mengambil langkah-langkah yang berpatutan menurut SOP yang telah ditetapkan demi memastikan tidak akan berlaku keracunan makanan dalam pelaksanaan nanti. Baik, beliau turut menjelaskan kerjasama turut diadakan bersama dengan Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, Kementerian Kesihatan dan juga pakar pemakanan bagi memastikan sarapan yang disajikan kepada kesemua murid adalah berkhasiat. Program rintis juga sedang dijalankan di beberapa sekolah dan dijangka selesai bulan ini. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Jerai Sabri Azid. Dan di bawah program tersebut juga, guru-guru digalakkan untuk makan bersama-sama dengan murid untuk mengeratkan hubungan sesama mereka. Baik, ahli-ahli yang berhormat turut dimaklumkan prosedur operasi standard ataupun SOP baharu bagi permohonan kewarganegaraan bagi individu berumur 21 tahun akan mula dilaksanakan tahun depan. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Muhammad Aziz Jaman berkata, SOP baharu itu mengandungi mekanisme pemakluman berkaitan sebab permohonan ditolak serta tempoh pemprosesan permohonan kewarganegaraan. Sebelum ini, setiap permohonan yang ditolak tidak dimaklumkan sebab-sebab penolakan. Tempoh pemprosesan permohonan kewarganegaraan yang lengkap diterima bermula pada tahun hadapan adalah seperti mana berikut. Di Jabatan Pendaftaran Negara 3 bulan 14 hari dan di Kementerian Dalam Negeri adalah 8 bulan.
Baik, permohonan berkenaan adalah seperti yang terkandung di bawah perkara 15A Perlembagaan Persekutuan. Bagi permohonan kewarganegaraan di bawah perkara-perkara lain pula, fakta dan juga dokumen sokongan yang dikemukakan akan diteliti mengikut kes dan juga giliran sewajarnya. Justru tiada tempoh pemprosesan tertentu yang ditetapkan kerana setiap permohonan adalah berbeza mengikut keperluan, termasuk jangka masa mendapatkan laporan tapisan keselamatan daripada Polis Diraja Malaysia. Datuk Muhammad Aziz yang menjawab pertanyaan Wakil Padang Serai M. Karupaya memberi jaminan bahawa penambahbaikan itu bukan sahaja mengambil kira aspek kebajikan pemohon, malah mengutamakan keselamatan dan juga kesejahteraan warga negara sedia ada. Berdasarkan rekod, sebanyak 24,466 permohonan kewarganegaraan di bawah semua perkara Perlembagaan Persekutuan telah pun diterima sejak tahun 2018 hingga 15 September lalu. 5,784 daripadanya telah pun dianugerahkan kewarganegaraan Malaysia. Baik saudara, Dewan turut dimaklumkan 623 permohonan telah pun diterima bagi program penilaian kesediaan RA di bawah dasar industri forward di seluruh negara kecuali di negeri Perlis. Jelas Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Dr. Ong Kian Ming, permohonan yang diterima setakat 22 September itu akan melalui tapisan bagi memastikan ia memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Sehingga 22 September 2019, sebanyak 133 syarikat telah dipilih untuk menjalani program RA yang akan dibiayai sepenuhnya daripada peruntukan kerajaan. Baki 295 permohonan sedang dalam peringkat penjaringan dan juga semakan. Dan menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Iskandar Puteri Lim Kit Siang, beliau berkata pihak kementerian masih memerlukan penyertaan dan juga penglibatan daripada syarikat-syarikat Malaysia untuk menyertai program berkenaan. Ia bagi memastikan sasaran untuk melakukan penilaian RA terhadap 500 syarikat pada tahun ini dapat diteruskan. Program RA yang dilancarkan pada 28 Januari lalu merupakan platform bagi meningkatkan kesedaran ke arah mendepani cabaran revolusi industri 4.0. Baik saudara, seperti biasa Dewan berhenti rehat dan akan diteruskan semula pukul 2.30 petang nanti dengan menyambung semula rang undang-undang anti berita tidak benar pemansuhan 2019. Sekian dahulu langsung dari Parlimen, kita kembali bersama rakan setugas Zihar.